Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita ingin menceritakan tentang perihal satu organ yang paling mustahak dalam hidup kita dan dalam badan kita, yang tidak lain tidak bukan ialah yang membedakan kita juga antara kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk lain ialah dinamakan otak. Jadi kalau otak yang sihat, badan pun akan jadi sihat. Selalunya macam tu. Dia tak semestinya kalau dia ada wiram, kalau badan sihat, otak jadi sihat. Yang penting kalau dibenarkan pilihan antara badan dengan otak, biar otak yang sihat dahulu. Sebab dialah controller semua daripada fungsi-fungsi fiziologi badan kita. Okey, dah bersedia semua? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, siapa yang sudi tekan share, sila tekan share. Bermula daripada 2% saja berat otak ni dibandingkan dengan seluruh badan kita, cuma 2%, tapi dia memerlukan hampir 20% tenaga yang kita perolehi daripada makanan, minuman, udara dan sebagainya tu. Kita ambil sampai 20% daripada tenaga ATP, daripada pengeluaran proses dalam badan kita. Dahsyat dia cuma 2% beratnya, tapi dia ambil sampai 20%. Jadi kita kena hati-hati apa yang kita ambil, supaya kita bila bagi kepada otak ni, sama ada otak kita tu boleh terus jadi sihat ataupun dia lebih boleh cepat mengecut. Tetapi yang penting saya kata apa tadi, kalau kita biarkan dia mengecut disebabkan masalah diabetes terutama sekali, dan masalah penyakit autoimun dan berbagai jenis penyakit yang saya cerita semalam, bila otak tu mengecut dan cepat proses penuaannya sebanyak 2 tahun lebih cepat, setiap 10 tahun yang kita bermasalah, maka otak kita akan cepat apa yang dipanggil jadi tak sihat. Salah satu yang paling anda pernah dengar ialah dipanggil brain fog ataupun kabur otak. Kan kalau mata kan sebelum jadi buta dia kabur kan, dia jadi kelabu kan. Otak pun boleh macam tu. Sebelum dia tak boleh pakai, kalau tak boleh pakai dah memang kita matilah, kita dah tak ada kat dunia ni, betul tak? Tapi yang masih boleh pakai tapi separahnya sudah hapus, dah tak berfungsi dengan baik, maka kita akan dapat apa yang dinamakan brain fog. Baik, cuba kita cari 7 jawapan ataupun apa dia rahsia orang yang boleh bertahan sampai umur 100 tahun tu. Masih lagi boleh ingat cerita masa dia sekolah, masih lagi boleh cerita pasal cucu-cucu dia. Wah, saya kalau tengok cerita-cerita seperti di Okinawa, kan orang 100 tahun tu banyak kat sana, tempat-tempat blue zone seperti di California, di Greece, banyak tempat-tempat yang telah dipilih, lebih kurang 9 kot tempat yang mendapat tahu bahawa ada dia punya ciri-ciri rahsia yang terselindung. Tapi bila dicerita sebenarnya senang saja, bukan benda tu macam magic ke apa-apa, cuma orang tak faham dan kadang-kadang buat tak faham ataupun kadang-kadang malas nak ambil pot sebab apa, benda tu terlalu kadang-kadang tidak memuaskan hati mereka. Contohnya, ready? Nombor 1, dari sudut apa? Semua dah tahu kan, dari sudut makanan, dari sudut nutrition. Ini adalah rahsia pertama. Nanti saya cerita, kalau you dengar nutrition macam cerita biasa, klise. Klise itu maksudnya orang selalu cakap, nak sihat kena jaga makanan. Soalnya, apa yang terperinci untuk kita faham apakah jenis makanan yang membedakan orang yang sihat otaknya ataupun yang menjahanamkan otaknya walaupun lambat laun. 1. Nombor 2, yang kita masih lagi berat, iaitu dinamakan rahsia orang yang sihat walafiat otaknya, ialah mereka exercise. Secara tak langsung, exercise akan mengeluarkan hormon seperti asalnya daripada tryptophan tu, dan akan keluar nama serotonin. Itu dipanggil happy hormone. Bila happy hormone keluar, kita jadi happy, otak kita pun happy, dia tak akan tua cepat dan susah nak jadi kabur pemikirannya. Betul-betul. Right. Nombor 3 ialah kalau kita cukup hidrasi, maksudnya air dalam badan. Kita tak kata sampai nak kena tunggang bergalen-galen, tetapi kalau tak cukup, katakan bawah pada 2 liter untuk setiap hari, bermulalah cerita kuning kencing tu, ataupun rasa kadang-kadang body kita jadi letih, dan kadang-kadang otak kita tak boleh fokus kalau tak cukup air. Faham? Sebab kalau dia kering otak kita pun kering pemikirannya.
Susah kan? You pernah tengok kalau orang kat padang pasir atau tempat-tempat, kalau tengok padang permainan pun, kalau dia dah mula kering, tak cukup air, tak minum ni lah secara yang mencukupi, dia asyik main je, berpeluh gila-gila. You tengok kadang-kadang sampai pitam terus pun. Okay, bukan kata tak boleh fikir je. Di otak kita ni memerlukan nombor 4, namanya sunshine. Saya rasa tak payah saya tegaskan kat sini kan. Setiap kali pagi yang saya keluar tu, salah satu tujuannya untuk mengingatkan kita bahawa matahari itu amat mustahak. Okey, matahari juga mengurangkan sakit badan. Maka bila kurang sakit badan, otak kita rasa ringan. Itu ada kaitan dengan sunshine. Nanti saya cerita apa sebenarnya secret sunshine ni. Kalau tak kat matahari, semua orang tahu dia mustahak. Yang ni you kena dengar elok. Ramai orang yang mempertahankan otaknya supaya jadi terus sihat, mereka sebenarnya cukup udara. Kita ramai daripada kita lupa ni, sebab salah satu daripada yang otak perlukan ialah oksigen. Okey, tak payah kita sebut banyak-banyak lah. Sebab Michael Jackson dulu sampai dia beli bermilion-milion punya set up untuk nak awet muda, dia panggil oksigen hyperbaric chamber. Tahu hyperbaric chamber yang masuk oksigen sampai 100% tu? Kita selalunya menghisap cuma lebih kurang di udara ni 21% je oksigen kan. Tapi untuk kita sekali-sekali tu nak menaikkan dia punya, orang panggil boost kat otak kita sampai 100%. Tapi ini kena bawah jagaan doktor lah. Kalau salah-salah bagi oksigen, boleh bawa maut pun. So udara very important. Sebab tu kalau tempat yang tercemar, otak kita pun tercemar juga. Betul tak? Itu dari segi betul-betul fizikal. Dari segi udara ataupun pendengaran kita, mata kita tengok apa semua tu, itu dah abstrak. Malam ni saya tak sempat nak cerita apa you dengar, apa you nampak, apa you bau. Semua tu mainkan peranan sebenarnya untuk otak. Baik, kita sambung supaya kita dapat gambar yang besar dulu. Iaitulah ada dua lagi. Satu dinamakan temperance. Temperance ni maksudnya balance. Hidup kita excuse me, kalau tak balance, maksudnya kalau tak seimbang, maksudnya kita katakan cuma gila bisnes saja pun tak boleh. Memang otak kita akan jadi bengang nanti. Boleh walaupun kaya raya tapi boleh jadi tak betul juga. Okey, stres gila-gila kan. Lepas tu kalau you tak balance, katakan buat exercise sangat-sangat pun tapi tak jaga makanan pun tak boleh juga. Jaga makanan sangat tapi tidur tak cukup pun tak boleh juga. Jadi semua-semua ni kena balance. Okey, satu. Nombor dua, dalam arena balance ni kita kena ada spiritual balance juga. Bukan takat physical body, tetapi mental dan spiritual. Maksudnya minda dan juga spirit kena contoh yang selalu orang menjadikan otak dia tak berapa sihat ialah dia kurang keyakinan diri, dia kurang percaya kepada benda-benda yang positif. Dia ikut kepercayaan masing-masing. Kalau dia selalu kepercayaannya ke arah negatif, dunia ni semua tak elok, orang semua macam tak friendly dengan dia, ataupun dia tak sayang diri dia, ini trust ni, kepercayaan kepada diri sendiri, percaya pada diri sendiri pun tak ada, macam mana, betul tak? Jadi ini semua akan menyebabkan otak jadi tak sihat. Sekejap lagi saya akan bagi sedikit point. Contoh kalau kita cerita tentang pemakanan tadi, saya nak bagi secret orang yang sihat walafiat dari segi otak mereka tu. Nombor 7 saya tak mau lupa, iaitu perkataannya ialah rest. Ramai orang tak cukup rehat atau istirahat, ataupun ramai orang terlalu lebih istirahat. Sebab apa? Dia tak tahu apa nak buat, dah tak ada benda, hidupnya macam tunggu nak mati je. Yang tu lain cerita. Tapi yang saya maksudkan bagi mereka yang macam kita ni, rajin bekerja, berusaha lagi, masih lagi suka, contohnya nak belajar. Soal belajar ni juga adalah salah satu daripada rahsia kenapa orang boleh tahan lama otaknya. Kalau you tengok mereka yang dah tua, yang dah jadi katakan guru-guru ataupun jadi inilah, you tengok mufti ataupun profesor yang jadi lecturer, walaupun mereka dah pension, mereka tak akan berhenti belajar. Faham tak? Mereka dah buat sampai semacam dah jadi macam
sebati dengan hidupnya kalau tak kena satu dua muka surat satu hari, terutama sekali mereka yang baca Quran pun. Ini semua adalah ciri-ciri orang yang akan bertahan lama otak dia. You perasan tak orang yang selalu sampai 80-90 yang boleh baca Quran lagi, dia memang otaknya masih sharp lagi, masih tajam lagi. Jangan duk anggap mereka tu umur 90 tak boleh ingat apa you kata pun dia boleh tahu, dia boleh baca, bahkan lebih pintar daripada kita sebab dia hari-hari ada bacaan Qurannya, tafsirannya. Lepas tu dia juga belajar daripada internet, belajar daripada banyak lagi guru-guru lain. Dia belajar je kerja sebab hobi dia ialah belajar. Otak kita ni kalau you input setiap hari, dia macam pergi gym. Selalu you pergi gym, lagilah orang kata apa, otak you sihat. Jadi otak kita pun macam tu, kalau tak pakai dia hilang. Lama kelamaan dia jadi kecut dan dia tak ada lagi cross, informasinya tak diproses. Kan otak kita kerjanya apa? Yang paling utama ialah proses signal ataupun proses informasi yang masuk. Kalau dia tak boleh proses lagi dah, memang lingkup lah kita. Nampak kita macam ada, katakanlah walaupun rumah besar, duit banyak dan sebagainya, tapi kalau otak dah tak boleh pakai, habis, tak ada mana lagi dah. Right? Okey, sekarang tiba masanya saya bagi sedikit tentang pemakanan. Sebab apa? Rahsia sebenarnya kat sini ni, kalau cakap pasal makan je nanti you lupa yang ada khas untuk otak ni lain sedikit daripada makanan kebiasaan. Ada overlappingnya, tapi contoh kalau saya bagi nombor satu, yang paling utama ialah vitamin B kompleks untuk otak. Terutama sekali kalau you tengah isi nota ni, carilah thiamine B1, B6 dan B12. Saya ulang lagi sekali, B1 yang paling mustahak, B6 dan B12. Okey. Kenapa you selalu dengar B12 ni? Sebab B12 kadang-kadang orang yang ikut contohnya DND diet, katakan dia tak tempuh langsung daging ataupun ikan ataupun ni lah shellfish ke apa orang panggil kepah-kepah, siput-siput, tak mau langsung, bukan tak mau langsung, memang digalakkan jangan pegang sementara dia nak baik kan, jangan makan semua tu. Kadang-kadang dia kekurangan B12, so B12 boleh diganti. Okey, B6, B1 tu nombor satu, kena ingat kalau you agak otak you dah mula kabur, check dulu B1. Nombor dua ialah you kena tengok apa yang dipanggil choline, CHOLINE. Saya pernah buat lecture tentang choline ni, tapi mesti kita dah lupa kan. Saya pun kadang-kadang lupa, terlalu banyak benda yang kita cerita. Tapi choline kalau you ingat balik ialah datangnya daripada contohnya makanan-makanan yang banyak daripada green leafy vegetables. Okey, kalau you ambil bahan-bahan atau makanan-makanan daripada laut pun bagus. Kalau hari-hari you reward day tu boleh, termasuklah telur pun bagus. Tetapi kalau you makan secara vegetable banyak, sayur-sayuran banyak dan buah-buahan pun beres. Okey, sebab apa? Choline ni dia amat mustahak untuk otak. Okey. Seterusnya nombor 3, apa lagi yang you kena pay attention ialah omega 3. Lagi sekali, sebab tu dari zaman dulu sampai sekarang orang kata apa, cod liver oil tu pernah dengar tak? Yang brand apa, brand orang angkat ikan kat belakang kan. Saya masih ingat lagi masa kecil-kecil, nganga je atuk nak bagi yang kadang-kadang kuat dengan orange, dengan dia punya perasa dengan gula je, betul tak? Saya ingatlah, kalau kita cek balik kat belakang dia, kalau betul cod liver oil dia tu, saya ingat sikit saja. Namun marketing dia tu menyebabkan orang percaya yang tu banyak omega 3. Tapi sebenarnya you kena ambil DHA yang boleh datang daripada, masih lagi cod liver oil yang original lah kalau boleh, ataupun fish oil lah kan. Cuma sekarang kita dah tahu, sebab fish oil dah menjadi tanda tanya yang besar disebabkan banyak mercury, lead dan arsenik dalam laut, maka kita gantikan dengan DND 369 saja inchi oil tu. Dan sekarang dimasukkan dengan vitamin E lagi power. Okay, so vitamin E adalah nombor 4 untuk mempertahankan otak. Ingat nombor 1 B tadi, B1, lepas tu choline, lepas tu omega 3. Okey, yang datang daripada contohnya sachainchi oil tu. Lepas tu kita perlukan vitamin E. Lepas tu kita perlukan nombor 5 ialah dinamakan oksigen. Yang ni tak payah belilah kot, pergi cari ataupun pagi-pagi 3 kali sehari tu betul-betul tarik nafas.
right? Okay. Dan saya selalu kepilkan atau kita gandingkan oksigen ni dengan senyuman sekali. So masa you tarik nafas panjang-panjang dan lepas tu belajar apa yang dinamakan smile therapy. Sebab untuk orang yang otaknya boleh dipertahankan, apabila dia walaupun paksa senyum tu 10-20 saat, setiap kali you nak semayang, cuba senyum tengok. Agak pelik lah kalau kita pergi surau, pergi masjid tu kan, siapa ni, Mamat ni senyum je. Ya betul, kau senyum pelan-pelan atau senyap-senyap je. Okey, sebenarnya masa wajah tu wajiat, masa tu kan, aku serahkan ataupun pandang tu kan kepada Tuhan tu kan. Bila you pandang kepada Tuhan tu, you letakkan muka you tu, you dedahkan muka you tu, muka tu mestilah dalam keadaan senyum. Bagi saya, kalau you dapat senyum 5 kali sehari, dah dahsyat sangat-sangat lah. Betul tak? Okey, ingat bila you senyum, ada satu gelombang yang keluar dan dunia ini boleh terima. Ni dah mulai abstract. Dia boleh hantar balik senyuman juga. Maksudnya the earth, mother earth ni can senyum balik pada you. Ini abstract lagi sekali, tetapi ada impact kalau you belajar senyum, termasuk dengan pernafasan untuk ambil oksigen. Bagus untuk apa? Bagus untuk otak. Ini secret dia. Simple je secret dia. Okey, lepas tu secret yang seterusnya ialah kalau you pandai cari intermittent, Mak Saleh panggil fasting. Kita tak payah panggil intermittent fasting. Lepas pukul 8 lepas isyak tu tutup kedai, no more food until subuh. Lepas subuh ambil air dulu, kalau boleh seleri, barley ataupun air kosong dengan garam semua tu belajar. Okey, lepas tu ambil apa saya kata, pagi-pagi kalau hari bukan puasa tu kita ambil buah-buahan. Tapi hari puasa Isnin dan Khamis tu jangan lupa kita dapat 2 pahala, betul tak? Pahala sunat dan pahala ni lah dari segi kesihatan juga, betul? So fasting is very important, termasuk hari ni macam 13, 14 hari bulan, 15 hari bulan hari putih setiap bulan Islam tu. Cukup cun. Sebenarnya kalau ikut betul-betul 3 hari berturut-turut ni, kita dah ikut secara saintifik pun, yang orang kata apa tu intermittent fasting lah, prolong 72 hours, kita dah buat dah semua ni. Okay? Dan teruskan. Ini adalah secret yang orang tak tahu dia secret, tapi sebenarnya secara tak langsung membetulkan otak kita. Cantik. Secret yang seterusnya ialah kita jangan lupa otak ni juga terdedah cepat kepada bahan-bahan toksik. Kalau ada banyak bahan yang toksik dalam badan kita seperti heavy metal, terutama sekali saya kata apa, mercury, arsenic, apa lagi, lead, itu daripada makanan kita. Dan ada juga sampai daripada udara pun boleh masuk, seperti inilah bahan-bahan toksik kan, petrol ataupun iron pun kalau berlebihan tak boleh. Walaupun iron bagus untuk anemia semua tu, tetapi kalau lebih very bad. Copper pun sama. Jadi nak hilangkan ni kita selalu ambil orang panggil EDTA ataupun chelation. Ini doktor kena buat lah. Tapi kalau kecil-kecil sikit-sikit, you ambil air extra cukup. Ingat tak air extra yang dalam tu ada fulvic acid? Dia juga boleh menghisap keluar detox bahan-bahan heavy metal. Saya ulang, air extra nama. Tadi DND 369 untuk omega 3. Lagi satu, orang yang ada secret yang seterusnya, number 9 ialah secretnya ialah dia ambil D3K2. Disebabkan saya selalu sangat cerita ni dah tak ada secret kan, tetapi untuk otak orang selalu lupa kepada D3K2. Okey, tadi saya kata sacha inchi oil pun bagus, omega 3, tapi D3K2 lah sebenarnya jadi pengikat untuk make sure mantapnya otak kita. Dan kita tutup dengan tidak lain tidak bukan ialah sayur yang menghijau dan berwarna-warni. Saya ulang, yang hijau number 1, lagi hijau lagi bagus, tetapi jangan pula sampai lupa langsung kepada bahan-bahan natural daripada pokok, tumbuhan, biji-bijirin, kacang dan seeds and nut. Seeds and nut ni termasuk sesimpel kuaci, daripada labu, sunflower seeds semua tu, sehinggalah sampai ke D3K2, yang 10,000, 5,000 unit yang selalu saya ajar you all tu. Kena amalkan supaya otak ni sentiasa dalam keadaan yang sihat. Alright, so kalau you dah dapat sampai D3K2 tu, kira you dah pandai dah. Okay,
Tadi sayur-sayur yang menghijau semua tu boleh beli sendiri kat pasar, no problem. Cuma kalau you travelling, takut tempat-tempat you pergi tu jauh daripada pasar dan you tak masak, bawa RX Lite. Sebab RX Lite tu dalamnya ada apa? Ada moringa, ada santan, ada 28 jenis sayur-sayuran yang telah di extract dalam bentuk powder. Bancuh je, minum dengan kokonya, dark chocolate semua tu fantastic. Itu sebagai meal replacement. Jadi ingat ujung-ujung sekali jangan tak pakai otak. Pandang kiri kanan tengok, semua adik-beradik you pun pandai pakai otak. That means use your brain. Bila saya cakap macam tu, jangan anggap kasar pula cakap tu. Maksudnya kena jangan biar dia tidur. Dia kena distimulasikan, kena rajin, orang kata apa, berinteraksi, bertanya-tanya, mencari ilmu baru, dan jagalah pemakanan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Apa yang kita jangan lupa ialah supaya dunia ni bahagia, akhirat kita syurga, dan sentiasalah kita let go and feel good all the time. Bye.